Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak buat sedikit ulang kaji dan juga kita nak bincang soalan ketaksamaan untuk percubaan SPM tahun 2022. Tapi sebelum tu, kita nak tengok dulu. Kita nak faham dulu ayat dia, kalau dia beri dalam bentuk ayat, macam mana kita nak tukar dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, so saya ambil paparan ni daripada buku teks tingkatan 4. So, saya kategorikan sebagai simbol ni simbol yang benar ataupun simbol yang penipu. Okey, macam ni. Simple sahaja. Contoh macam ni. Y lebih besar. Dia terus terang-terang dia cakap Y ni lebih besar daripada X. Dia tak ada selindung-selindung. Jadi betul Y lebih besar daripada X. Atau dia kata yang kedua, Y kurang daripada X. Dia tak ada ayat berlapik-lapik, dia terus straight to the point, memang Y ni kurang daripada X. Kedua-dua simbol ni, dia tak ada tanda sama dengan bawah dia. So ini Y besar daripada X, Y kecil daripada X. Okey, yang ketiga. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Y tidak kurang. Kenapa nak cakap dua kali? Tidak kurang. Kita tahu kalau tadi kurang tu ialah kecil. Tidak kurang. So ingat ni adalah simbol yang berpura-pura, menipu. Y tidak kurang. Bila dia tipu, dia simbol ini terbalik. Daripada kecil jadi besar dan sama dengan. Dia ada terus. Jadi kecil ni sebenarnya dia tipu je ni. So dia besar dan sama. Okey, untuk yang masih keliru antara besar atau kecil, so kita ada simbol ni macam ni dan juga macam ni. Okey, so macam nak kenal, so letaklah satu garis di hadapan. Bayangkan kalau simbol yang pertama tadi ialah besar daripada. Kalau yang macam ni huruf K jadi kecil. Boleh? Okey, sambung simbol keempat. Y tidak lebih. Kalau lebih ni kita tahu lebih. Lebih. Tidak lebih. Semua pura-pura je. Cakap tipu ni. Jadi simbolnya akan bertukar menjadi kecil dan sama dengan. Nombor 5. Y sekurang-kurangnya. Kalau kurang, kita tahu dia kurang tu sikit, kurang. Tapi dia sebut dua kali. Dia sebut dua kali ni orang cakap berputar belik, cakap banyak kali. Sekurang-kurangnya. K kali X. Sekurang-kurangnya jadi simbolnya telah pun bertukar, lebih besar dan sama dengan. K kali X, maksudnya K darab dengan X. Jadi KX. Nombor 6. Y selebih-lebihnya. Lebih. Saya sayang awak lebih. Lebih besar. Tapi selebih-lebihnya. Sebut dua kali. Sayang. Kan? Jadi sebenarnya dia tipu je tu. Tak sayang pun. Kecil dan sama. Tipu sahaja. Nombor 7. Maksimum. Maksimum kita tahu besar. Tetapi bila kita ada perkataan maksimum atau minimum, dia jadi terbalik. Maksimum tu besar. Tapi kenapa tak cakap besar je? Dia sebut maksimum. Berpura-pura, bermuka-muka. Maksimum tu awak tahu besar. Contoh saya kata saya nak nilai maksimum. Maksudnya saya nak nilai yang besar. Tapi dalam ketaksamaan ni, bila disebut dia gunakan perkataan maksimum atau minimum, dia jadi telah pun berubah. Jadi, maksimum dia akan jadi simbol lebih kecil dan sama. Manakala minimum, dia jadi lebih besar dan sama. Minimum ni contoh kalau dalam ayat saya kata, okey, dalam soalan lain saya kata berikan nilai minimum. Minimum tu kecil. Tapi bila dalam ketaksamaan, bila minimum itu dia akan jadi besar dan sama dengan. Simbol itu terbalik. Nombor 9. Hasil tambah X dan Y. X dan tu tambah Y. Hasil tambah. Lebih besar. Dia jadi macam yang pertama tadi, nampak? Dia ikhlas. Sebenar-benarnya. Dia cakap besar. Dia tak ada selindung-selindung. Jadi dia tidak menipu. Nombor 10. Beza Y dan X. Beza itu tolak. Y dan X. Kurang daripada. Jadi simbol ni hanya terus terang sahaja. So dia lebih kecil daripada K. Manakala 11. Y melebihi X sekurang-kurangnya.
kurang, kurang. 2 kali dia cakap. Dia tipu dia sebenarnya. Sekurang, kurang tu kecil. Jadi sekurang-kurangnya, di simbol tu telah pun berubah lebih besar dan sama. Y melebihi X, jadi Y tolak dengan X. Okey, so bila kita dah faham berkenaan dengan simbol-simbol ni, kita tengok pula contoh soalan dia macam mana. Okey, saya pergi dulu kepada soalan negeri Kelantan. Okey, saya zoomkan sikit. Boleh zoom lagi tak? Alright. Okey, soalan Kelantan. Kita tengok Kita baca soalan. Sebuah kedai elektrik Mujiana menjual 2 jenis peti sejuk P dan Q. Syarat-syarat bagi jualan peti ais dalam sehari adalah seperti berikut. Jualan peti ais jenama P dan Q dijual selebih-lebihnya. Tengok, dia cakap 2 kali. Lebih tu apa? Lebih tu besar. Tapi dia cakap 2 kali, selebih-lebihnya, maksud ini dia penipuan sahaja. So, lebih kecil dan sama. Jualan peti ais P dan Q. Maknanya P tambah dengan Q. Ataupun kebiasaannya kita labelkan dengan X dan Y. Tips dia, yang mana dia sebut dulu, kita labelkan X. Yang sebut kemudian, kita labelkan Y. So, ini X, ini Y. Jadi ni kalau kita nak simbolkan dia, sekejap, saya padam ni. Sekejap ya. Jadi sini kita boleh kata X dan Y kecil dan sama dengan 80. Bilangan maksimum. Tengok, dia guna maksimum pula. Bilangan maksimum peti ais jenama P. P tadi kita katakan X. Maksimum tu banyak, tapi dalam ketersamaan dia telah menipu. Dia jadi simbol lebih kecil dan sama dengan 60. Bilangan minimum. Minimum itu kecil. Tapi dalam ketersamaan kenapa perlu cakap minimum maksimum, jadi simbol kita telah pun terbalik. Bilangan minimum peti sejuk jenama Q, maksudnya Y, besar dan sama dengan 10. Okey, jadi berdasarkan maklumat di atas, tulis 3 ketersamaan linear. Okey, 1, 2 dan 3 kita dah pun selesai jawapan. So tulis pada ruangan jawapan lah sepatutnya. Ingat, mesti tulis pada ruangan jawapan. 2. Lukis dan lorekkan rantau sepunya yang memuaskan ketaksamaan linear yang dibina. Okey, so kita dah tulis. Jadi kita nak lukis kat sini. Okey, so tips dia, yang pertama, ini kalau awak jumpa X tambah Y 80. Apa nak buat? Mesti ada 80 di sini dan di sini. So, kalau skala tak beri, dan kita buatlah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Okey, tips dia, kalau awak nampak X tambah Y 80, apa nak buat? Dia sebenarnya kena dekat 80 pada Y dan juga 80 pada X. Jadi kita ambil pembaris. Kat sini sebenarnya saya guna line lah, senang daripada 80 pergi sampai 80. Okey, itu garisan saya. Yang pertama. Kemudian kita ada X 60. Maksudnya kita gariskan X 60. Ini paksi X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 60 kat sini. Semua ni solid line. Tak nampak pula. Tak nampak. Sekejap saya warnakan warna lain. Atau saya tebalkan sikit. Macam tu. Lepas tu, kita ada Y 10. Y 10. Jadi, garisan kita pada Y, paksi Y 10 kat sini. Okey, paksi Y 10. Saya tebal sikit. Okey.
Okey, so kita ada garisan-garisannya kat situ tadilah. Okey, kemudian kita nak lorek rantau yang memuaskan ketaksamaan linear yang diberi. Okey, kita tengok balik. Kita ada 3 ketaksamaan di sini. Okey, so yang pertama ni X tambah Y lebih kecil, jadi dia ke bawah. Kemudian X lebih kecil dari 60, dia ke kiri. Dan Y lebih besar daripada 10 ke atas. Jadi mana kawasan yang memuaskan dekat sini? Okey, kena tanda betul-betul hujung ke hujung. Tak boleh buat macam ni je, tak boleh. Mesti tampak dari mana ke mana. Sini ke sini. Buat betul-betul, tak perlu guna pembaris pun tak apa, asalkan cantik macam ni. Boleh? So, selesai soalan pertama. Kita pergi tengok soalan berikutnya. Okey, kita pergi tengok soalan ni dululah, faham dulu. Soalan kedua. Shizuka merupakan seorang penjual bunga. Beliau menjual X bunga tulip. Okey, kat sini dah mention dah guna X untuk bunga tulip dan Y untuk bunga ros di kedainya masing-masing dengan harga RM3 dan RM1 sekuntum. So, kita boleh katakan, tulis balik kat sini. X untuk bunga tulip dan Y untuk bunga ros. Bunga tulip 1 RM3, bunga ros 1 RM1. Jumlah jualan minimum. Jumlah jualan minimum bunga-bunga tersebut. Tengok minimum. Minimum tu apa? Kecil. Tapi kenapa tak cakap kecil je? Kenapa nak kena simbol-simbol? Jadi, minimum itu kecil. Jadi, sebenarnya dia besar dan sama. Dia tipu sahaja, dia besar dan sama. Jumlah jualan minimum. Jumlah tu kena tambah. Jumlah jualan minimum bunga-bunga. Bunga apa? Bunga ros dan juga bunga tulip. Jadi, 1 bunga tulip berapa ringgit? 3. X. Tambah. Bunga ros RM1 1. 1 darab Y dapat Y. Simbol besar dan sama dengan 900. 1. Bilangan bunga ros sekarang simbol kita ialah Y. Yang dijual sekurang-kurangnya. Kurang itu kecil. Kurang itu kecil tapi sebut 2 kali. Jadi sebenarnya bukan kecil. Ditipu sahaja, besar dan sama. 2 kali, maknanya 2 darab bunga tulip adalah X. Jadi, apa kita punya persamaan kedua kita? Bunga ros sekurang-kurangnya 2 kali bunga tulip. 2 darab X, jadi 2X. Yang kedua. Manakala bilangan maksimum. Maksimum pula. Maksimum itu besar, cikgu. Ya, betul. Tapi kenapa dia tak cakap besar je? Sebab dia nak tipu sebenarnya. Besar, jadi kita tukar dia kepada kecil dan sama. Besar ni tak nak. Bilangan maksimum bunga ros. Ros adalah Y. Jadi Y kecil dan sama 900. Okay, so kita ada 3 ketaksamaan dekat sini. Tulis 3 ketaksamaan, selesai. Pada graf biruan jawapan, lukis dan lorek rantau yang memuaskan ketiga-tiga syarat itu. So, soalan ni dia dah beri untuk paksi X dan juga paksi Y nilai-nilainya. Tapi kita kena carilah. Okay, so kita ada persamaan 1, 2 dan 3. Okay, so kita buat dulu persamaan yang pertama. Ni 3X tambah Y sama dengan, besar dan sama dengan 900. Kita buat dulu persamaan yang itulah. Okey, kejap. Saya ke sini sikit. Okey, kita buat dalam bentuk jadual. Disebabkan nilai dia bukan X tambah Y, jadi kita kena cari dulu 2 nilai supaya kita boleh plot graf kita. Katakan kita masuk dulu X kosong. Kita ambil persamaan ni.
So, kita ada 3x tambah y sama dengan 900. Kalau x kosong, 3 darab kosong tambah y sama dengan 900. 3 darab kosong ialah kosong, jadi y sama dengan 900. Y 900. Okey. Kemudian, apa lagi kita nak bagi nilai x kita? X kita kat sini ada 100, 200, 300. Betul? Jadi kita ambil lah. Kita boleh ambil nilainya adalah contoh nak ambil 200. Boleh? Kalau X 200. Kalau X 200, maksudnya dekat nilai X ni kita gantikan jadi 200. Mana saya nak tulis Sini lah ya. Jadi 3x 200 tambah y sama dengan 900. 3 darab 200, 600. Bawa sana, jadi 600 tambah y dapat 900. Jadi y sama dengan 900 tolak 600 dapatlah 300. Okey, dah dapat dua nilai. Nanti kita boleh plotkan graf tersebut. Ni saya padam. Dah tak muat kat sini. Okey, so saya nak plotkan dulu yang ni. Bila x kosong, y 900 ini. Bila x 200, y 300. 100, 200, 300. Sini. Apa nak buat? Kita gariskan. Sekejap. Kena sini, lepas tu kita panjangkan lagi. Okey. Saya tebalkan sikit. Itu garisan dia. Yang pertama. Kemudian yang kedua kita ada y besar dan sama dengan 2x. Okey, so ni dah settle. Saya padam dulu. Dah tak muat ruangan saya. Oops, sorry. Kita saya buang dulu. Okey, yang kedua kita lukis persamaan yang tu. Persamaan. Kita ada nilai x, nilai y. Ada dua nilai kita nak cari. Kita ada y sama dengan 2x. Okey, so kita biasa masukkan x kosong. Kalau x ni kosong, jadi y sama dengan 2 darab kosong. 2 darab kosong ialah kosong. Kosong. Lepas tu kita nak letakkan x tu apa? X tu dekat sini nilai apa-apa saja. Katakan saya nak letak x dia 100. 100. So, y sama dengan 2 kali 100. 2 kali 100 dapatlah 200. So, x 100, y 200. 100, 200. Kosong, kosong dan juga x 100, 200. Kita lukis garisnya daripada kosong. Sorry. Ke sini, jadi ni kita panjangkan. Alright, kemudian kita besarkan sikit. Alright. Dan yang garis ketiga adalah kita ada y 900. Jadi yang ni kita garis sahaja y, paksi y kat sini.
900, Y 900 jadi ke sini. Okey, sedikit tips kalau jumpa persamaan, kalau ada dua-dua huruf, contohnya X ada, Y ada. So, garisan dia condong. Macam ni soalan yang pertama, persamaan kedua ada X dan Y. Garisan dia condong. Manakala kalau persamaan dia hanya melibatkan satu huruf saja, Y ataupun X, Y 900. Maksudnya dekat Y ni, dekat Y, paksi Y 900. Garisan dia terus. Okay. So sekarang kita tengok. 3X tambah 3X tambah Y lebih besar dan sama dengan 900. Jadi mana satu garisan tadi? Yang garisan yang ni kan. Lebih besar. Jadi lebih besar ke atas garisan ni. Kemudian Y lebih besar daripada 2X. Garisan ini juga ke atas. Y lebih kecil daripada 900 ke bawah. Jadi kita ada kawasan segitiga inilah. So ni jawapan dia. Okey. Seterusnya soalan dia, Shizuka memperuntukkan 500 saat untuk menghasilkan satu jambangan bunga. Hitung masa dalam minit yang diperlukan untuk menghasilkan 650 jambangan bunga. Beri jawapan anda dalam bentuk piawai. Okey, so kita ada 500 saat untuk satu jambangan. Dia nak 650 jambangan. Kemudian bahagi dengan 60. So ni kita kira macam biasalah ya. Jawapan kita akan dapat 5.42 darab 10 kuasa 3. Okey, so untuk last hari ni saya nak bincang soalan macam ni. Ada juga soalan kadang-kadang dia tak beri dalam bentuk ayat. Dia dah siap-siap lukis, kemudian dia suruh nyatakan semua ketaksamaan itu. Okey, kalau tengok kat sini ada dua jenis line, satu line putus-putus, satu lagi garisan padu. Ni garisan putus-putus, ini garisan padu. Dekat sini dia bantu awak, dia dah tulis nama untuk garisan ini. Garisan ini namanya 3Y sama dengan X. Ketaksamaan cuma ubah saja simbol sama dengan ini kepada simbol besar atau kecil. Jadi, garis ini dilorek atas. Bila atas, kita salin dulu 3Y atas besar daripada X. Garisan padu. Kalau padu, ada garis bawah dia. Selesai. Yang kedua, garisan yang ni. Garisan putus-putus ni, dia garis ke bawah. Dia lorekkan ke bawah. Jadi, Y kecil daripada X. Garisan padu atau putus-putus, putus-putus. Jadi, biarkan macam ni. Lagi satu, nama tak diberi tapi kita ada satu garis lurus kat sini. So, kita tahu sini 10, maknanya tengah-tengah ini 11. So, kita ada X 11. Garisan dia ke sebelah kiri, jadi dia lebih kecil. Okey, selesai untuk namakan garisan-garisan tersebut. Okey, seterusnya untuk soalan B. Soalan B kata, tentukan bilangan maksimum seluar panjang yang dibawa. Okey. Seluar panjang baju ialah X dan seluar panjang adalah Y. Y ni ni dia tulis seluar panjang Y. Kita tengok kat sini, adakah dia boleh bawa 10 seluar panjang? Maksimum tu banyak, besar bilangan maksimum. Kena dekat sini atau di sini. Dua-dua dekat sini garisannya putus-putus. Putus-putus maksudnya dia tidak termasuk. Tak boleh lah. Okey, kita tengok pula kalau 9. Adakah 9 nilai maksimum dia? Sini putus-putus, tak boleh. Tengah-tengah ni. So, tengah-tengah ni boleh. Maksudnya bilangan maksimum dia adalah 9. Kenapa saya ulang balik? Kenapa bukan 10? Sebab 10 berada pada garisan putus-putus. So, kalau barisan putus-putus, nilai itu sebenarnya kurang daripada tersebut lah. Okey. So, saya rasa cukup untuk 3 soalan dibincangkan hari ini. Jadi, saya harap
perbincangan ini dapat memberi manfaat kepada kamu dan juga dapat membantulah sebelum percubaan tahun ini. Terima kasih.